Teknologi eldercraft ini, dia pakai bahan utama dia adalah elderberry, di mana elderberry ni buzzword dia guys, ya, dan untuk teknologi ni. Elderberry dia kaya dengan anthocyanins, polyphenol dan juga polysaccharides. Ya, so 3 bahan ini yang kita nak bincangkan supaya anda mudah faham eldercraft. Alright. Okay, dan juga teknologi yang digunakan sewaktu saya melawat factory dia di Italy, ini yang dia demonstrasikan, dia tunjuk all the teknologi punya chamber, all the nanotechnology punya machine, sangat-sangat impresif. Kenapa saya kata impresif? Ialah tuan, anda tengok ya, ini dia menapiskan. Ya, so ini blackberry juice, yang ini adalah lapisan dia punya tapis. Ya, tapis supaya dia boleh tapis lah. Yang bawah, yang halus seperti air, gula, garam akan turun, tetapi bahan yang besar sedikit, seperti yang kita sebut tadi, anthocyanin, polyphenol, polysaccharide lah, bahan yang kita nak cerita ni dapat ditapis dan dapat di-scrap ambil. Alright? So kalau kita tengok gambar rajah ni, dia very simple. Ya, air lalu tapis, mana yang jatuh-jatuh kita ambil yang tapis atas. Tetapi anda kena faham ya, yang tapis ni bukan benda fizikal yang kita pegang. Ini adalah tapis dia adalah membrane cell. Membrane cell, satu sel. Ya, sel yang kita tak nampak ni, yang kita kena tengok bawah mikroskop baru nampak sel tu kan. Kecil, halus. Ada, kalau kita tengok sel ada membrane sel, dinding sel keliling dia. So dinding sel tu adalah bahan yang diambil, dibuka dan digunakan sebagai penapis. Saya tak tahu teknologi macam mana, but I was very impressed. Bagaimana benda yang halus tak nampak, kita tak boleh pegang, dia boleh ambil jadikan penapis. So this is nanotechnology lah, ya, but very impressive. But itu saja ya yang saya nak sentuh di sini, because saya daripada kilang dia, saya impressed sangat. Okay, back to anthocyanin, polyphenol, polysaccharide. Apa kebaikan dia? Eldercraft adalah teknologi untuk fungsi meningkatkan imun anda untuk melawan specifically virus. Alright, tadi kita dah cerita yang attack pada luar could be viral, mungkin bersifat bakterial, mungkin bersifat fungal, mungkin bersifat kuman ya. Tapi eldercraft nak protect diri anda, dia specifically fokus untuk virus. Right. So, dia bagi 3 layer defense. Anthocyanins, polyphenol, polysaccharide ini dia memberi 3 layer defense kepada anda. Setiap kali satu virus masuk, dia ada bekerja 3 lapisan. 3 level security virus tu kena lalui untuk attack anda, sakitkan anda. Okey? Dan kita tengok dia punya step yang pertama ya, yang ada 3 level defense ya. Ni level yang pertama, polyphenol. Apa tugas polyphenol? Adalah untuk block virus. Dia kata sini, polyphenol bind itself to the virus, buat virus tu unable to penetrate cell. Okey. Pause kejap bagi anda faham. Virus ya. Bakteria dia masuk badan kita almost immediately kita dah rasa, sehari 2 hari kita dah rasa demam, tekak tak sedap, mata dah puffy, berair, panas dan sebagainya dan demam. Virus tak. Ya, sebab virus adalah parasit. Ya, dia bukan macam bakteria, dia bukan macam fungal, dia parasit. Dia dah masuk dalam badan kita, dia kena cari sel kita dalam badan kita, sel induk, untuk dia masuk, tembus dalam dinding sel, masuk dalam dinding sel itu, ya, dan dia docking. Docking lah macam kita pacak kita punya motor ke basikal ke kapal kan. Docking, bila dia docking sel kita, baru dia sedut nutrisi-nutrisi sel tubuh kita, baru dia hidup. Bila dia hidup, kita teruklah, dia mula activate dan dia mula serang. Dan proses daripada dia masuk dalam badan kita untuk masuk ke sel, cari sel, masuk tembus sel, docking dan hidup, proses itu mengambil masa 10 ke 14 hari. Familiar? Ya, ingat tak COVID? Kalau anda kena, anda mungkin first 10 days takkan rasa dia punya efek. Hari ke-10 atau ke hingga 14 baru akan efek. Ingat lagi tak? That's exactly virus punya sifat. Okay? Dan untuk virus masuk dalam sel, bila virus masuk tubuh, dia nak masuk, dia dah jumpa sel, dia nak kena tembus dinding sel masuk ke tengah sel tu kan. Okey. Untuk dia masuk, dia kena ada specific size or shape ataupun sifat dia lah. Dia ada kod dia. Ya, kalau match baru dia boleh masuk. Tak match mungkin dia tak boleh masuk. Kalau saya nak bagi anda mudah faham, ya, anda perasan, ingat lagi tak baby punya mainan? Ya, yang kotak
Dia ada lubang bintang, masuk biji bintang. Lubang petak, masuk biji yang petak. Lubang yang bulat, masuk biji yang bulat. Saya rasa semua orang tahulah kan mainan tu. Okey. Ibarat yang kotak berlubang-lubang tadi itu adalah sel kita, dinding sel. Yang biji, kita ambil biji bintang lah. Ya. Biji bintang tu, dia tengok, oh sel ni ada lubang bentuk bintang, aku boleh masuk. Maksudnya kod dia match, dia boleh masuk dalam sel. Dia masuk dalam sel. Okey. Apa tugas polyphenol? Apa polyphenol buat? Dia akan bind diri dia. Dia akan pergi dekat virus tu, bind kat diri dan deform, rosakkan bentuk virus itu tadi. Sebab bintang nak masuk lubang bintang kan. Ni saya bagi benda faham ya, analogi ya. Okey, so polyphenol ni dia datang, kita kalau anda nak bayangkan macam getah. Ya, getah ikat tu. So getah banyak-banyak, biji bintang tu kita ikat getah banyak-banyak jadi segumpal dekat biji bintang tadi tu, lepas tu biji bintang tu dah tak boleh masuk dah. Betul tak? Pasal shape dia dah lari. Itu tugas polyphenol. Attack virus supaya shape dia lari, tak boleh masuk dinding sel. Itu defend layer yang pertama. Okey? Belum habis lagi. Ada craft power, dia bagi 3 layer defend. Dah tak boleh masuk. Okey. Yang kedua adalah endokinase. Endokinase tugas dia adalah untuk destroy, menghancurkan neuraminidase. Okey. Apakah neuraminidase ini? Sel ni, ingat tak saya cerita sel pula. Virus ni bila dia masuk badan, ingat tak saya cerita tadi dia kena cari sel. Ya, so dia kena cari, pergi kiri, pergi kanan, pergi depan, pergi belakang, atas, bawah. Nak mencari sel tu dia kena bergerak. Macam kereta lah. Okey. Neuraminidase adalah komponen virus yang membolehkan virus itu bergerak, yang memberi mobility kepada virus itu untuk bergerak. Okay. So kalau virus tu, kalau analoginya, kalau virus tu kereta, neuraminidase ni tayar dia, steering dia, ya, sistem tayar dan sistem steering dia yang boleh maneuver dia, bagi dia mobility cari sel tadi tu. Alright. So endokinase punya tugas untuk hancurkan tayar dia. Maksudnya tadi yang pertama dah tak boleh masuk, bentuk dah lari. Untuk mengelakkan dia pergi cari sel-sel lain, mana tahu ada lubang yang lagi besar dia boleh masuk kan. Untuk dia mengelakkan, kita masuk defense yang kedua, endokinase. Apa dia buat? Patahkan tayar dia, patahkan steering dia, supaya virus tadi tu macam kereta lah, tak boleh bergerak, tak ada steering dan tak ada tayar. Lumpuhkan dia. Ini defense level yang kedua. Kita masuk defense level yang ketiga, iaitu daripada polysaccharide. Tadi yang first dah block, ya, larikan shape. Yang kedua dah patahkan dia, tak boleh bergerak. Sekarang polysaccharide apa dia buat? Neutralize. Kenapa nak kena neutralize virus itu? Supaya dia jadi sel yang berguna dalam tubuh kita. Kalau dari segi analogi ni macam motivator lah, ataupun ustaz bagi tarbiyah. Insaf, kau ni jahat lah. Insaf, taubat. Macam tu lah. Dia pun insaf, taubat. Jadilah sel yang berguna pada masyarakat, pada sistem tubuh badan kita. Dia neutralizekan virus. Okey, kenapa kena? Kenapa kena neutralizekan virus? Sebab, ingat tadi, block, tak boleh masuk, patahkan, tapi dia masih hidup. Dia masih hidup. So, dia akan duduk dalam badan kita. So, kita kena bersihkan. Itu sebab kadang-kadang kita tengok virus, orang kata ada setengah jenis virus, carrier, macam HIV. Dia carrier, tapi dia takkan mati. Tapi dia carrier, ada dalam badan dia. So, virus macam tu juga ya. Virus-virus yang attack kita lepas dah defend, kita kena neutralize, bersihkan dia. Apa ya? So 3 layer defend virus. Power. Okay. Teknologi yang ketiga, iaitu teknologi Yeast-Timon daripada Germany. Diperbuat daripada yeast, ya, yang kita guna yeast lah buat roti ya, dan sebagainya. Dia kaya dengan beta-glucan. So beta-glucan yang kita nak activate, nak ceritakan. Dan Yeast-Timon ni, Yeast-Timon masih lagi dalam tackle masalah penyakit kategori